Okay guys, selamat kembali ke channel aku, Syakir Zulfar. Okay, untuk video ni, video kali ni aku nak cerita sikit tentang Piala Dunia edisi ke-7 1962. Okay, 1962 adalah edisi ke-7 Piala Dunia dan edisi keempat yang diadakan selepas Perang Dunia Kedua. Untuk edisi ke-7 ni, negara yang menjadi tuan rumahnya adalah Chile. Dan event pada kali ini dilangsungkan selama 19 hari, iaitu pada 30 Mei sehinggalah 17 Jun 1962. Okey, untuk venue ada 4 bandar yang digunakan. Okey, sebenarnya untuk venue ada satu cerita lah ya di sebalik venue-venue ni. Okey, pada asalnya ada 8 venue yang digunakan, yang dipilih. Macam di Santiago, Vina del Mar, Rancagua, tapi disebabkan berlakunya gempa bumi pada ketika itu, ada beberapa pihak yang memang tak boleh nak anjurkan disebabkan kerosakan stadium dan juga disebabkan kos untuk membaiki semula stadium ni, dia orang tak boleh nak buat, jadi tak boleh nak anjurkan. Jadi gempa bumi di Valdivia ni, Valdivia ni adalah salah satu host juga sebenarnya, salah satu stadium yang menjadi host juga untuk Piala Dunia untuk 1962 tu. Jadi berlakunya lah gempa bumi yang mengakibatkan 500,000 korban dan juga 2 juta orang terjejas pada masa itu. Gempa bumi ni dinamakan gempa bumi Valdivia yang berlaku pada 22 Mei 1960. 2 tahun sebelum event Piala Dunia tu lah. Jadi akhirnya hanya ada 4 sahaja venue yang digunakan, iaitu Arica, Santiago, Vina del Mar dan juga Rancagua. Di Arica, stadium yang digunakan adalah Estadio Carlos Drummond. Okey, stadium ini menjadi orang kata host untuk kumpulan pertama. Ada 4 tim di kumpulan pertama, nanti dia orang akan bermain di sinilah. Okey. Di Santiago pula, stadium yang digunakan adalah Estadio Nacional. Dan untuk Santiago Nacional ni dia orang digunakan kepada kumpulan yang kedua. Venue yang ketiga adalah Vina del Mar, di mana stadium yang digunakan adalah Estadio Sausalito yang menjadi host untuk kumpulan ketiga. Dan venue terakhir adalah Rancagua yang menggunakan stadium Estadio El Teniente, di mana menjadi host untuk kumpulan yang keempat. Okay, untuk proses kelayakan untuk mara ke Piala Dunia edisi 1962 ni sama je, ada 56 tim yang main untuk qualification round. Cuma untuk edisi 1962 ni dah ada playoff antara konfederasi macam yang berlaku sekarang lah. So bermula pada era 1962, era ke-7 Piala Dunia lah. Untuk playoff ni mungkin aku akan cerita dalam video yang lain lah kot, sebab kalau aku cerita kat sini nanti video ni jadi panjang. Okey, akhir sekali ada 16 tim yang akan masuk ke Piala Dunia, samalah macam yang lepas-lepas. So 16 tim yang masuk adalah Argentina, Czechoslovakia, England, Hungary, Itali, Mexico, Spanyol, Switzerland, Uruguay, Kesatuan Soviet, Jerman Barat, Yugoslavia, serta 2 lagi pasukan yang layak secara automatik, iaitu Brazil selaku juara bertahan dan juga tuan rumah Chile. Manakala ada 2 tim yang membuat penampilan pertama di Piala Dunia ataupun debut lah, iaitu Bulgaria dan juga Colombia. Okey, untuk group stage pada edisi ke-7 ni dibahagikan kepada macam biasalah, ada 4 kumpulan dekat situ. Setiap kumpulan ada 4 tim, sama je macam yang lepas-lepas. Sebabnya melibatkan 16 pasukan, jadi tak perlulah dia orang nak ubah format pertandingan kan. Okey, jadi ada kumpulan 1, 2, 3 dan 4.
di mana kumpulan satu ni adanya Kesatuan Soviet, Yugoslavia, Uruguay dan juga Colombia. Okey, untuk kumpulan kedua, kumpulan ni best sikit. Sebab apa? Sebab dekat sini ada juara dan juga bekas juara. Dekat sini ada Jerman Barat, ada Chile tuan rumah, ada Itali dan juga Switzerland. Okey, untuk kumpulan 3 pula adanya juara bertahan Brazil, Czechoslovakia, Mexico dan juga Spanyol. Manakala untuk kumpulan keempat ada Hungary, England, Argentina dan juga Bulgaria. Jadi sama juga di peringkat sukan akhir itu juga merupakan adalah juara dan juga naib juara. Okey, 4 tim juara dan juga 4 tim naib juara yang akan bertanding. So 8 tim yang bertanding di suku akhir adalah Kesatuan Soviet, Jerman Barat, Brazil, Hungary, Yugoslavia, Chile, Czechoslovakia dan juga England. Okey, inilah 8 pasukan yang duduk di tangga pertama dan juga naib juara kumpulan. Jadi untuk quarter final ataupun suku akhir, Chile dia menewaskan Kesatuan Soviet dengan skor 2-1. Okey, tim kedua pula iaitu Czechoslovakia menewaskan Hungary 1-0. Perlawanan ketiga, ini perlawanan antara juara bertahan lah, iaitu Brazil menentang England, di mana game ini Brazil menewaskan England 3-1 dan juga Yugoslavia menewaskan bekas juara iaitu Jerman Barat dengan skor 1-0. Di semifinal pula, Czechoslovakia menewaskan Yugoslavia dengan skor 3-1, manakala juara bertahan menewaskan tuan rumah Chile dengan skor 4-2. Jadi Czechoslovakia dan juga Brazil mara ke final. Okey, untuk tim yang kalah di separuh akhir iaitu Chile dan juga Yugoslavia, diorang ni akan menentukan siapakah tempat ketiga dan juga keempat. Okey, perlawanan tempat ketiga dan keempat, penentuan ini dilangsungkan di Estadio Nacional di Santiago, di mana pada perlawanan kali ini Chile tuan rumah menewaskan Yugoslavia dengan skor 1-0. Final, juara bertahan pergi ke final. Ada chance untuk mempertahankan kejuaraan, ada chance. Okey, jadi di final yang juga dilangsungkan di Estadio Nacional di Santiago, Brazil menundukkan Czechoslovakia dengan skor 3-1. Jadi secara tidak langsung Brazil mempertahankan kejuaraan yang mereka dapat pada edisi lepas 1958. Jadi Brazil merupakan negara kedua yang menjadi juara berturut-turut selepas Itali yang menjadi juara pada edisi 1934 dan juga edisi 1938. Okey guys, untuk anugerah penjaring terbanyak untuk edisi ke-7 1962 ni ada special sikit. Sebabnya untuk edisi 1962 ni ada 6 pemain yang menjaringkan gol yang sama. Jadi maknanya ada 6 orang penjaring terbanyak pada edisi ke-7 1962 ni. Okey, pemain-pemain tu adalah Garrincha dan juga Vava, kedua-duanya daripada Brazil, Lionel Sanchez daripada Chile, Florian Albert daripada Hungary, Valentin Ivanov daripada Kesatuan Soviet dan juga Drazen Jerkovic daripada Yugoslavia. Okey, so sampai sini je perkongsian aku untuk Piala Dunia edisi ke-7 1962. Okey, sebelum berpisah, macam biasa aku nak bagi kata-kata mutiara sikit. Okey, orang yang hebat adalah orang yang boleh kawal diri dia. Okey, maksud aku kat sini, dia boleh kawal bila dia kesedih kan, dia boleh kawal marah kan. Itu adalah orang yang hebat. So, sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum
Jumpa lagi.